Zakat emas dalam segmen soal wang. Kalau cerita tentang zakat ni, kita tahu tanggungjawab sebagai umat Islam untuk menunaikan zakat. Tetapi bila menyentuh tentang zakat emas ini, kita tahu kategori-kategori emasnya. Betul. Dan bagaimana pula anda melakukan pengiraan untuk menunaikan zakat emas? Ada yang gunakan emas sebagai perhiasan, ada yang gunakan sebagai simpanan dan juga menggunakan emas sebagai pelaburan. Jadi emas itu memang cantik. Emas itu memang kalau wanita-wanita melihat emas tu rasa macam nak beli semua. Tapi anda kena belajar kan, emas ni ada zakatnya. Berapa peratusannya. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Fuada Johari, Timbalan Dekan Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam, Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih jemput. Terima kasih juga bersama kami di MSI pagi ini. Pagi-pagi kita dah nak cerita pasal zakat emas. Permulaannya pastinya boleh terangkan kepada penonton MSI terlebih dahulu, Prof, berkenaan dengan zakat emas ini. Kenapa kita perlu zakatkan emas? Masya Allah, terima kasih. Pertama, sebelum kita pergi lanjut kepada definisi zakat emas itu sendiri, saya nak bawakan satu senario. Okey. Dua sahabat A dan sahabat B. Baik. Okey. Berjumpa semula setelah 20 tahun graduasi. Dia orang pun sembang-sembang satu kafe, lepas tu sembang-sembang. Lepas 10 tahun ni kan nak tanya kan, you punya gaji berapa? Tak berani. Indirectly. Jadi A ni dia keluarkan purse, di purse dia berderetan kad kredit. Wow, kan. Jadi sahabat B ni pula dia kata, wah, kad kredit banyak. Orang yang banyak kad kredit, platinum, premium semua tu macam pendapatan tinggi. Nampak kaya. And sahabat B ni pula, wah, banyak kad kredit kau ni. Saya dah lama tak pakai kad kredit. Saya dah hapus dah. Pakai debit je sekarang ni. Cuma nak tanyalah, sebulan bayar zakat berapa Makan dalam tu. Makan dalam. Sahabat A pun tutup saya terlupalah pasal zakat. Jadi itu yang kita nak kaitkan dengan zakat emas hari ini. Cerita pasal zakat ni ada banyak. Betul. Kalau cerita pasal pendapatan tadi adalah zakat pendapatan, zakat harta. Jadi emas ni di bawah kategori zakat harta lah. Betul. Okey. Jadi seterusnya saya nak terangkan apakah maksud emas ni kan. Seperti mana yang Cik Haziq dan Cik Hazina terangkan tadi. Emas ni disukai. In fact, emas ni adalah logam yang bernilai. In fact, nilai dia bertukar setiap hari. Kadang-kadang ada setengah tu setiap 20 minit. Jadi, zakat ni dikenakan adalah kerana seseorang yang memiliki emas wajib membayar zakat setelah cukup nisab dan haul. Kalau kita lihat pada slide tersebut tu, di bawah tu ada dalil wajib zakat. Kalau baca surah At-Taubah ayat 34 tu, Masya Allah. وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا تُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah sebut siapa yang ada emas tak bayar zakat akan diazab dengan azab yang pedih. Itu ayat Quran sebut tu. Masya Allah. Jadi saya sukalah MHI hari ini menjemput untuk bagi tahu tentang zakat emas. Jadi kita ni ada emas. Tapi adakah kita tahu dari segi syariat kita kena bayar zakat emas? Tapi emas mana yang perlu dizakatkan? Okey, itu soalan yang sangat menarik, soalan advance tu. Okey, seterusnya kalau kita tengok next slide tu adalah hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa dari segi syariatnya kalau tak membayar zakat emas tu dikatakan emas yang kita miliki itu akan menjadi kepingan-kepingan api membakar kita di hari akhirat dan akan berulang dipanaskan semula. Kalau sejuk dipanaskan lagi diseksakan sehingga 50 tahun. 50 tahun akhirat tak sama macam 50 tahun di dunia. Dikatakan 1 tahun tu umpama 1000 hari di Malaysia, di dunia. Di dunia lah. Okey, saya tak nak teraskan tu, itu kita mungkin panjang lagi kan. Next, kalau kita tengok kat situ kalau kita tengok emas ni ada banyak jenis antaranya kita tahu jongkok emas. Betul. Biji emas ni yang betul-betul biji tu lah kan. Korek-korek tanah tiba-tiba dapat. Betul. Kan. Kemudian wang emas, barang-barang perhiasan kadang-kadang ada setengah orang ni barang perhiasan rumah pun emas. Salut emas. Kadang-kadang salut emas, kadang-kadang betul emas. Jadi itu pun kena kira. Okey. Kemudian barang kemas perempuan yang tidak digunakan, barang kemas perempuan yang melebihi uruf semasa. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada hadis Nabi seterusnya adalah Rasulullah menyebut tidak wajib ke atas kamu sesuatu emas sehingga kamu memiliki 20 dinar iaitu 85 gram. Dan setelah cukup haul. Sekiranya sesuatu individu itu dapat memiliki 20 dinar ataupun cukup haul, wajiblah zakat padanya setengah dinar, 1/2 dinar ataupun 2.5% daripada
emas. Jadi berbalik kepada soalan tersebut, kita ada untuk hari ini kita topik pada 3 saja sebab itu yang biasa kita miliki. Baik. Emas perhiasan, emas jongkong dan emas pelaburan. Kita selalu dengar emas perhiasan dengan emas jongkong, emas pelaburan macam mana pula? So 3 benda ni sangat penting untuk zakat emas. Jadi kita akan terangkan. Okey, yang pertama saya nak terangkan tentang zakat ataupun tentang jongkong emas. Jongkong emas ni, kalau kita tengok jongkong emas ni nisab dia yang kena zakat adalah 85 gram. Kalau kita ada jongkong emas tu kan, bullion ke whatever it is, sebutlah apa-apa nama pun, asalkan jongkong emas, sedikit tu, cukup 85 gram, kena zakat. Lebih 86 gram dah kena zakat dah. Okey. Tapi dari segi masa, bila sebenarnya kita nak kena bayar zakat emas ni? Sebab kita dah tahu kadang-kadang bila kita membeli emas ni, waktu itu kita ada resit dan simpanannya, berapa nilainya semua. Tapi bila dah lama-lama kan doktor, mungkin dah hilang resit sebagainya, kita dah tak tahu nilai berat emas tu. Kita nak tahu bagaimana dan juga bila masa yang sesuai untuk kita zakatkan. Ya. Kalau ikutkan dari segi syariat, cukup setahun kita wajib zakat. Tapi kalau di Malaysia, dari segi practicality Malaysia ni, kita alhamdulillah lah, kita sangat bersyukur di Malaysia kita ada rebate emas. Jadi biasanya kalau rebate emas tu, kalau cukup setahun, biasanya di akhir tahun tu kita akan tunaikan zakat emas supaya kita dapat rebate untuk cukai pada next year. Jadi kalau nak disiplin, buat je akhir tahun ataupun tengah tahun, awal tahun. Kalau ada catatan lagi baiklah. Maksudnya beli Januari 30, catatan cukup Januari 29 tahun depan, cukup setahun bayar zakat. Tapi kita ni kadang-kadang beli emas, kita tak buat catatan kan. Cukup setahun. Kita anggaplah cukup setahun. Kita tu bayar zakat. Itu emas jongkong tadi. Emas jongkong. Emas perhiasan pula. Okey, dah ada extra ni. Dah keluar dekat slide tu dah. Okey. Sekarang kat mana kita? Okey. Ya, dah keluar emas perhiasan. Okey. Tadi saya tak habis lagi cara pengiraan emas jongkong tadi. Silakan. 85 gram, lebih 85 gram, darab dengan nilai emas semasa. Kalau tengok hari ini, saya rujuk kepada emas semasa. Okey, emas semasa ni, hari ini saja kalau kita lihat harga emas 310 ataupun $65 per gram, 1 gram. Tetapi sebab emas ni kita kena harga setahun, jadi pemurataan harga nilai untuk setahun yang lepas secara purata tahun lepas sebab dia bertukar setiap hari, kita ambil 285 per gram. Jadi kalau kita lihat pada slide yang ke-7 tadi, kalau kita tengok pengiraan tu, katakanlah kita ada 150 gram jongkong emas, 150 gram jongkong emas darab dengan RM284 per gram nilainya, darab dengan 2.5%. Yang warna oranye bawah tu, kita dikenakan zakat RM1,065. Itu kalau jongkong emas, cara pengiraan dia. Simple je. Lebih 85 kena zakat, darab dengan nilai hari ini 1 gram, nilai semasa 1 gram, kemudian darab dengan 2.5%, which is 1/2 dinar tadi. Okey, next. Untuk emas perhiasan. Ini yang Haziq tak sabar sebenarnya, doktor. Okey, untuk emas perhiasan ni, sebenarnya kalau emas tu dipakai oleh wanita, dia tak kena zakat pun. Kecuali yang pertama disimpan kena zakat. Yang kedua, telah melebihi uruf. Kalau dia melebihi uruf, dia dikenakan zakat. Dan setiap negeri itu ada uruf-uruf yang beza. Sebelum tu apa maksud uruf tu tadi? Uruf tu adalah nilai setempat, nilai negeri. Okey, di Malaysia ni ada 14 negeri yang dikelola oleh ni contohnya dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi kita kena rujuk kepada negeri Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Berapakah uruf semasa? Kalau kita tengok di slide tersebut wilayah Persekutuan 800 gram. Kalau kita pakai emas lebih 800 gram, kita kena zakat. 800 gram tu sekilo tu badan. Berat tu. Berat tu. Sungguh berat. Jadi itu dikenakan. Cuma uniknya setiap negeri ni unik. Di Malaysia ni kita ada keunikan sendiri. Setiap negeri ada pelbagai uruf dan juga ada kelainan pengiraan. Kenapa kelainan tu? Sebab itulah syariah. Syariah tu sangat dinamik. Dia sangat dinamik, sangat cantik di setiap negeri. Jadi kita kena merujuk pada orang pakar. Kita kena merujuk orang pakar emas, kita kena merujuk pada pakar syariah. Jadi kalau di wilayah Persekutuan tu 800 gram, pakai ni sampai sekilo, tetap kena. Tetap kena. Jadi dan di wilayah Persekutuan, pengiraan zakat tu keseluruhan dikira. Kalau pakai sekilo, sekilo tu darab dengan nilai emas hari ini 284, darab dengan 2.5. Contoh kita ambil Johor pula 425 gram. Johor 425 gram. Okey, jadi kalau lebih 425 gram
yang dipakai ya, dikenakan zakat. baru kena zakat. Nilai RM425 darab dengan nilai hari ini 284, darab dengan 2.5. Okey. Alright. Okey. Kita nak tahu juga emas perhiasan ni kalau kebiasaannya lah kan orang-orang perempuan ni Haziq setiap tahun nak beli emas. Tukar-tukar. Nak tukar-tukar maklumlah raya nak barang baru. Tetapi yang pakainya satu, yang simpannya tu banyak. Kita nak tahu juga kadang adakah benar yang mengatakan kalau emas yang kita gunakan sebagai perhiasan walaupun kita tak pakai dia tapi kita letak je kat tangan tu sekurang-kurangnya kita dah tak perlu nak bayar zakat emas. Ya, betul. Sekurang-kurangnya ditukar-tukar, pakai, diletak pakai lah kan. Maksudnya pakai dalam beberapa saat lah. Beberapa saat. Ya, macam tengok kat cermin. Macam hilaf lah kan. Macam pakai. Tengok 10 saat dia buka macam tu. Itu masuk Rina. Ya, sebab ada juga yang mengatakan. Perempuan ni. Sebab kita nakkan pemahaman. Memang situasi ni kalau orang dengar macam mustahil. Tapi sebenarnya ada yang juga beli emas, dia sayang nak pakai. Adakah sebenarnya yang tak pakai ni juga perlu untuk kita zakatkan? Ya. Yang tak pakai tu perlu zakat. Yang tak pakai tu had dia 85 gram je. Yang pakai ni had dia 800 gram. 800 gram. Jadi sebab tu ada setengah perempuan ni kreatif. Alamak, kalau disimpan lebih 85 kena gram. Kan tak dipakai. Jadi dia pun kreatif pakai. Tapi sebenarnya dia bukan masalah pakai tak pakai, bayar tak bayar. Yeah. Sebenarnya kita ni sebagai Muslim, zakat ni sepatutnya sebagai satu inspirasi ataupun motivasi. Yeah. Sebenarnya kita ada zakat, kita ada emas ni, lagi kita nak bayar zakat. Jadi janganlah fikir kena pakai 10 saat dan tak kena zakat. Kalau boleh bayarlah zakat. Yeah. 10 saat tu situasi lain. Contoh situasi saya pula, emas tu putus. Dia tak boleh nak pakai, dia nak pakai. Tapi emas tu putus, macam mana nak pakai kan? Jadi tak betul kan? Nak pergi betulkan pula mungkin masa tu duit tengah tak banyak. Jadi bila emas tu rosak, contoh kita ambil contoh emas tu rosak tak ataupun pakai putus, lah tak pakai. Jadi emas tu juga dia kenakan zakat? Ya, kalau dia melebihi 85 gram, dia dikenakan zakat. Walaupun rosak. Walaupun rosak. Emas walaupun rosak tetap bernilai. Tetap emas. Tetap emas. Okey, kita nak tahu bila kita lihat seolah-olah membayar zakat emas ini ada kepentingan yang tersendiri. Boleh doktor kongsikan? Yalah, zakat emas ni satu, yalah. Saya cerita tadi kalau dari segi syariah, dari segi kita sebut dalam Al-Quran, kalau tak bayar zakat tu dikenakan azab. Ataupun kalau di hadis tu katakan akan diseksa. Yeah. Tapi emas ni sebenarnya kalau kita simpan terlalu banyak pun sebagai satu bebanan. Jadi kan bebanan satu. Paling teruk lagi kalau dicuri kan dan sebagainya. Jadi pembayaran zakat tu kepentingannya adalah untuk kita kata menyucikan, memakmurkan, menyuburkan harta kita. Kita tahu harta kita. Jadi kita tahu bila kita ada banyak harta zakat, kita ada banyak emas, dengan membayar zakat kita tak rasa kita ni terlampau hamba kepada harta. Yeah. Emas ni kadang-kadang dia ada penyakit tau. Sayang kan, terlampau sayang. Jadi perkataan sayang, terlampau cinta, terlampau suka, kadang-kadang pada ekstrim dia menjadi hamba kepada harta. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak bersihkan hati kita supaya dengan membayar zakat, emas tu adalah logam saja. Menyucikan. Logam yang kebetulan kita diberi amanah, kan, diberi amanah untuk menyimpan harta yang bernilai begitu. Syukur. Jadi dengan kesyukuran tu kita membayar zakat supaya zakat itu diberi kepada orang yang lebih memerlukan. Ada 8 asnaf yang memerlukan. Ya, tapi ada 2 benda lagi, Prof. Okey, kita letak yang pertama dulu Emas dia ada 2, kalau emas piasan ni lah, dia ada 2 warna. Ada satu tu emas memang emas sejati, emas yang memang gold. Ada satu lagi emas putih. Adakah emas putih itu pun akan dikenakan zakat sama macam emas yang gold tadi? Nama emas pun emas kan? Kena jugalah tu. Kena juga. Cuma dia ada dari segi practicality, dari segi praktikal, dia ada berbeza setiap negeri. Yeah. Kalau di Selangor dia memang senaraikan jenis-jenis logam tu. Yeah. 916, 917, 913, 9 termasuklah emas yang emas putih dan sebagainya. Dan emas ni pula dia kena rujuk kepada pakar emas lah. Ada kadang-kadang kita nak cakap je emas putih tapi dia bukan emas pun. It's a platinum, it's something silver, whatever it is, silver for sure. Kalau silver dia ada zakat lain. Ada zakat silver. Zakat silver. Itu kena topik lain. Okey, kita kena jemput Prof lagi sekali nanti. Kena topik lain. Itu zakat perak pula. Jadi kita kena rujuk. Kadang-kadang pusat zakat sekarang pun dah banyak kemudahan. Kita boleh rujuk dekat website saja. In fact kita boleh masuk, dia ada kalkulator. Kita masukkan saja logam yang kita nak mention tu, dia akan keluarkan kalkulator. Cuma kalau tak sure zakat emas putih tu adakah emas ataupun kita dia cakap emas putih tapi bukan emas, kita kena check. Jadi
perlunya kita ada kita check, double check. This is emas betul-betul gold ataupun is sebenarnya bukan emas. Is logam yang lain. Platinum ke yang sebenarnya setengah-setengah negeri dia tak chargekan zakat kepada platinum, belum lagi lah contohnya begitu. Jadi ada, kalau kita rujuk kepada website-website tertentu, contohnya Selangor, dia memang senaraikan dah jenis-jenis logam. Memang sendiri ada, kita kena ada. cakna lah, kita kena tahu. Doktor, kita juga tadi dah sentuh tentang jongkong emas, emas perhiasan. Nak tahu juga emas pelaburan ni? Ya, Masya Allah. Emas pelaburan ni sebenarnya sangat sensasi. Emas pelaburan ni satu topik je sebenarnya. Cuma nasihat saya dia macam ni. Yang pertama, kita kena make sure emas pelaburan kita tu patuh syariah. Itu yang basic. Kalau kita tak, sebab sekarang ni kita menghadapi ada banyak isu. Dengan isu scamnya, dengan scammer dan sebagainya, macam-macam lah. Kata emas pelaburan, menjanjikan bulan dan bintang. Masuk RM10, untung RM1,000. Kan? Yeah. Jadi kita sebagai Muslim, kita kena cakna lah, kita kena ambil tahu tentang ni. Yang pertama untuk pelaburan emas ni, sebab emas ni ribawi item, adalah bahan ribawi, sangat sensitif lah. Ribawi tu kalau kita faham, kalau saya cakap tadi nilai dia hampir setiap hari bertukar, hampir 20 minit bertukar. Jadi bila sifat dia tu sentiasa bertukar, jadi kita kena merujuk kepada orang yang pakar tentang ribawi item ni. Jadi yang pertama syarat dia mesti patuh syariah. Jadi kemudian yang kedua, kalau dia tidak patuh syariah, dia kena melalui satu proses dipanggil kaedah pembersihan. Kalau, dan yang kedua, yang ketiga, kalau ada satu pelaburan emas yang dia nama pelaburan emas, tapi dia end of the day dia tak tukar pun kepada fizikal emas. Dia biar je. Dia biar je jadi macam numbers. Jadi yang itu dia boleh dizakatkan mengikut zakat simpanan. Dia tak jadi zakat emas. Dia tak jadi zakat emas. Sebab kalau kita kata pelaburan emas, dia mesti emas. Kalaupun dia numbers dalam akaun, tetapi dia mesti berupaya ditukarkan kepada fizikal emas. Sebab end of the day, emas fizikal tu kita nak. Jadi, kalau emas digital itu, emas pelaburan itu dijadikan fizikal, akan kena zakat emas. Kalau dibiarkan digital, dia kena zakat simpanan. Okey, itu yang kita kena fahamkan. Sebenarnya, Prof, itulah bila kita bercerita-cerita ni seronok, dah lebih masa dah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita banyak lagi benda nak tanya, dan ramai sebenarnya yang tanya soalan dekat Facebook ni, jadi tak sempat kita nak tanya dengan Prof. Boleh nanti kita datang sekali lah, Prof. Boleh. Cerita pasal zakat-zakat lain pula. Boleh. Sedikit kesimpulan Prof berkenaan dengan topik ini. Saya nak simpulkan bahawa zakat ni ada inspirasi yang tersendirilah. Di mana inspirasi itu adalah dia membersihkan, menyucikan harta, menyuburkan. Kita ambil gambaran macam inilah. Kalau pokok kita nak subur, kita kena potong. Lagi kita potong, lagi bersubur dia, kan? Betul. Begitulah zakat. Kena jaga. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Fuada Johari di atas kesempatan kita belajar mengenai zakat emas hari ini.